Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia, salam bangsa Johor. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya yang suci serta para sahabat yang terpilih. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kami menyiapkan tugasan ini bagi memenuhi sebahagian daripada keperluan pengajian pendidikan Islam di Kolej Matrikulasi Johor. Ucapan terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Mat Isa bin Said, pensyarah pendidikan Islam bagi praktikum kami A9 dan A10 yang telah memberi tunjuk ajar untuk menyiapkan tugasan ini. Dan tidak dilupakan juga kepada keluarga kami yang menjadi tulang belakang kami sepanjang tempoh tugasan ini berlangsung. Tidak dilupakan juga ahli-ahli panel undangan kita pada hari yang mulia ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah Fahaman Liberalism dan Pluralism. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang cukup hebat pada hari ini. Bersama saya 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel kita pertama iaitu Saudari Nur Izzati A. Karim. Seterusnya ahli panel yang kedua, Saudari Nur Najwa Idina binti Kahirun. Dan ahli panel yang ketiga kita iaitu Irene Natasha binti Omar. Dan tidak dilupakan juga ahli panel kita yang terakhir, Saudari Nurul Fatihah binti Zulkifli. Baiklah, apa yang dapat kita fahami tentang fahaman liberalism dan pluralism ini? Masalah fahaman liberalism dan pluralism di Malaysia menjadi ancaman kepada negara yang merupakan suatu pemikiran yang boleh dianggap jahil dan boleh mengelirukan umat Islam di Malaysia serta seluruh global. Fahaman ini perlu dipandang serius oleh JAKIM kerana ia merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan budaya orang Melayu dan dari sudut pandangan agama Islam tersendiri. Antara itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada tahun 2019, 15 hingga 17 telah meruwatarkan pengharaman pemikiran liberal melalui Muzakarah kali ke-74 pada 25 hingga 27 Julai 2006. Memutuskan bahawa gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Fahaman liberalism adalah satu bentuk serangan pemikiran yang paling menonjol dan berbahaya pada abad ini. Apabila disebut serangan pemikiran atau al-ghazwu al-fikri di dalam bahasa Arab, ia merujuk kepada serangan yang bukan berbentuk fizik, tetapi ia mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan brainwashing atau dengan istilah lain thought control atau ideological reform. Setiap ideologi atau ajaran akan mendakwa mempunyai autoriti kebenaran dan berusaha meyakinkan pihak luar dengan pelbagai cara. Penerimaan kebenaran pada pemikiran seseorang memerlukan pembersihan terhadap kepercayaan lama orang tersebut tentang makna kebenaran. Ini jelas menunjukkan bahawa serangan pemikiran ini apabila dilihat dari susunan katanya sudah jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan serangan pemikiran itu bukanlah secara fizik tetapi seperti menggunakan senjata ataupun yang berhubungan dengan gerakan fizik seperti kekerasan. Tetapi lebih merupakan serangan yang seperti selalu tidak kelihatan dan tidak disedari, tetapi mampu menembus akal pemikiran atau akal di mana akal seseoranglah yang menentukan gerakan tubuh seseorang dan perilaku seseorang. Dari aspek syariah pula, faktor penyelewengan adalah mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadis. Pluralism yang dimaksudkan oleh JAKIM adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberalism. Pluralism agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung, ultimate reality. Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada realiti yang agung. Manakala definisi pluralism agama
adalah satu istilah yang merujuk kepada fahaman yang menyamakan semua agama dalam erti kebenaran ada dalam semua agama dan keselamatan boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Pluralisme dalam pengertian ini harus dibezakan daripada toleransi antara agama dalam sebuah masyarakat majmuk. Selain itu juga harus dibezakan daripada syncretism yang selalu diertikan sebagai fahaman campur aduk pelbagai agama. Kebelakangan ini, fahaman pluralisme agama mulai disambut dan dianut oleh kelompok tertentu di rantau ini, khususnya di Malaysia dan di Indonesia. Pada pendapat Saudari Nora Izzati, bagaimanakah sejarah perkembangan dan punca fahaman liberalisme dan pluralisme? Dipersilakan ahli panel yang pertama kita, Saudari Nora Izzati. Liberalisme iaitu kebebasan berfikir dan bertindak secara individu tanpa had adalah satu fahaman yang muncul di Eropah asalnya dan bukan daripada dunia Islam. Fahaman ini menyerap ke dalam masyarakat Islam melalui proses penjajahan dan pembaratan sekitar abad ke-16 dan 17. Reaksi umat Islam kemudiannya pada abad ke-18 dan 19 terpecah kepada dua kelompok, iaitu kelompok yang pertama ialah kumpulan yang menolak pengaruh barat dan kelompok yang kedua ialah kumpulan yang menerima. Kumpulan tradisionalis yang berpegang kepada asas-asas fundamental Islam menolak dan menentang. Kumpulan kedua yang lazimnya mendapat pendidikan barat atau liberal dan terpegun dengan kemajuan barat yakin bahawa apa yang datang daripada barat baik-baik belaka. Hal ini berlaku di seluruh dunia Islam. Masyarakat Eropah mempunyai sejarah hidup dan pemikiran mereka sendiri. Selama 1000 tahun pada abad ke-5 sehingga ke-15, mereka dicengkam kuat oleh agama Kristian Katolik. Kristian mengawal kepercayaan, ilmu, dasar dalam dan luar negeri. Kristian Katolik juga berpegang kepada dasar bahawa mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Mereka juga memaksa semua lapisan masyarakat agar patuh kepada kuasa agama dan gereja. Hak asasi gereja ialah meletakkan dasar-dasar kehidupan, pentadbiran, ekonomi sehinggalah kepada akhlak dan kehidupan individu. Kumpulan bangsawan, ahli perniagaan, ilmuwan dan orang awam dikungkung dan tugasnya ialah patuh dan turut ketentuan gereja. Kitab Injil tidak lagi boleh dibaca apalagi untuk ditafsir. Perempuan dianggap seperti najis, tidak boleh baca ataupun memegang Bible. Akhirnya, semua kumpulan masyarakat bangun untuk memberontak. Dari dalam Kristian sendiri, timbul protes yang serius dan akhirnya lahir mazhab Protestan. Kitab Injil juga perlu ditafsir semula. Intelektual pembangun untuk menulis buku-buku menentang fatwa-fatwa gereja. Nikolai Copernicus, Kepler, Brahe dan Galileo Galilei adalah antara tokoh-tokoh yang mengkritik autonomi dan tafsiran-tafsiran gereja Katolik. Sehubungan dengan penglibatan intelek mengkritik agama, kumpulan-kumpulan feudal, kemudian kapitalis, kemudian sosialis juga muncul dengan teori yang gerakan menentang autonomi gereja Katolik. Karl Marx menganggap agama adalah candu masyarakat. Ahli-ahli fakir moden Eropah mempersoal agama dan Kristian. Akibat daripada kegerakan itu, agama juga dibenci. Kitab agama dikatakan perlu dinilai semula. Semua orang bebas untuk mentafsir agama ataupun Tuhan. Eropah akan terus berada dalam kemunduran jika masih kuat berpegang kepada agama. Maka pada akhirnya, akibat banyak penjuru berlaku, penentang dan pemberontakan, para penentang ditangkap, dibunuh dan diseksa. Buku-buku yang mengkritik autonomi dan fatwa gereja juga dibakar. Buku-buku yang didatangkan dari pada Timur Tengah hasil tulisan tokoh-tokoh Islam seperti Ilmu Rushdi diperintah supaya untuk dibakar. Sebarang wacana ilmu yang mengkritik Kristian juga diharamkan. Penentangan besar diambil oleh kumpulan cendekiawan. Mereka juga mula mengkritik agama Kristian dari segenap penjuru. Kitab Injil yang asalnya juga banyak diubah, dikritik dan lebih mendasar. Kandungan kitab Injil juga sudah tidak relevan. Mazhab Protestan terus mendapat sokongan dan akhirnya timbul Renaissance. Agama dan Tuhan sudah kehilangan kuasa dan daulat. Kebenaran boleh didapati daripada manusia sendiri berasaskan akal rasional ataupun pengalaman dan bukan lagi teks agama. Ahli falsafah barat yang memimpin tentangan dan fikiran bebas ini antaranya ialah John Locke, Immanuel Kant, David Hume, Jeremy Bentham dan ramai lagi.
Terdapat 3 jenis fikiran-fikiran asas yang diperjuang oleh pemikir-pemikir ini. Yang pertama ialah Tuhan itu tidak wujud atau dirajui kewujudannya. Kedua pula ialah alam ini wujud secara mekanistik, iaitu ikut hukum alam dan bukannya hukum Tuhan. Yang ketiga, akal manusia mampu memahami semua masalah manusia, fenomena alam dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat bahawa semua agama ditolak. Berkaitan dengan agama secara khusus, pemikir barat iaitu W.C. Smith memperkenalkan slogan Universal Theology of Religion. Idea ini menarik pemikir-pemikir Eropah yang lain dalam kerangka dan semangat menolak autoriti agama. Muncul John Hick dan Hans Kumm iaitu tokoh pemikir barat sekular dan terus mempopularkan gagasan ini. Gagasan ini memperjuangkan bahawa semua agama boleh diterima dan benar sebab tujuannya ialah satu, hanya jalannya sahaja yang berlainan. Maka, popularlah pluralism. Tuhan cipta banyak agama menurut mereka untuk kepentingan berbagai bangsa di pelbagai masa dan wilayah. Semua ajaran betul belaka dan semua orang boleh sampai kepada Tuhan dengan mengikut jalan mana sekalipun. Oleh itu, semua agama di dunia ini menyeru kepada Tuhan dan benar belaka. Siapa pun tidak boleh mendakwa bahawa agama mereka sahaja yang benar dan betul. Apabila berlaku interaksi Islam Barat melalui penjajahan dan pembaratan, gagasan liberalisme ini turut sama masuk dan ia subur berkembang di bawah payung sekularisme. Keadaan ini berjalan sehingga kini dan serata dunia Islam. Terima kasih kepada saudari Izzati atas perkongsian beliau sebentar tadi. Tadi berkenaan sejarah fahaman liberalism dan pluralism. Seterusnya, saya ingin beralih kepada panel kita yang kedua. Memang kita tidak dapat menafikan bahawa fahaman ini mula berkembang di Malaysia. Bolehkah saudari Najwa Idina mengemukakan pandangan saudari tentang perkembangan fahaman ini di Malaysia dan cara penerimaan rakyat Malaysia? Dipersilakan saudari Najwa Idina. Baiklah, saya pula akan mengulas tentang sebab kefahaman liberalisme dan pluralisme ini wujud di Malaysia serta cara penerimaan rakyat Malaysia. Kefahaman liberalisme dan pluralisme ini wujud di Malaysia kesan daripada gerakan liberalisme di Indonesia. Namun demikian, gerakan liberalisme di Malaysia tidak menggunakan perkataan liberal di mana-mana nama pertubuhan mereka seperti gerakan liberalisme di Indonesia yang terang-terang menggunakan perkataan liberal di nama pertubuhan masing-masing seperti Jaringan Islam Liberal. Menurut Muhammad Rashidi Wahab, unsur-unsur liberalisme telah meresap masuk ke dalam masyarakat Malaysia apabila slogan dialog antaragama diperkenalkan oleh Majlis Perundingan Malaysia Agama, Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh yang ditubuhkan pada tahun 1983 dan Christian Federation of Malaysia yang ditubuhkan pada 1985. Selain itu, A Sister of Islam SIS juga telah ditubuhkan pada 1988 bagi memperjuangkan isu-isu wanita Islam. Pertubuhan-pertubuhan ini turut menyumbang kepada perkembangan pluralisme agama di Malaysia. Sebagai contoh, Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh telah menaja Pertubuhan Interfaith Commission IFC, iaitu sebuah kuasa undang-undang yang boleh mengubah ajaran sesetengah agama, dan juga telah menganggotai kumpulan Artikel 11, iaitu satu kumpulan yang menuntut isu kebebasan murtad. Manakala SIS telah memberi sokongan kepada perancangan penubuhan IFC, kumpulan Artikel 11 dan Komango, iaitu sebuah pakatan yang menggesa Malaysia menandatangani beberapa tuntutan yang berkaitan dengan isu kebebasan hak beragama, mengheret isu perkauman dan kebebasan orientasi seksual songsang, terutamanya hak-hak lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT, dan juga isu mengenai mahkamah syariah. Begitu juga dengan Institut Kajian Dasar yang telah menyokong gerakan Islam liberal dengan menganjurkan program-program yang menyokong gerakan liberal dan pluralisme agama. Tambahan lagi, isu pluralisme agama di Malaysia menjadi hangat dalam perbincangan sarjana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyampaikan ceramahnya yang dibentangkan di London School of Economics pada tahun 2010 yang bertajuk Religion Pluralism in a Divided World. Ceramah beliau telah menggemparkan rakyat Malaysia kerana didakwa beliau telah mendukung fahaman pluralisme agama. Di Malaysia juga, apabila institusi agama, pihak berkuasa serta rakyat masih kukuh pegangan agama,
kumpulan minoriti ini tidak berani untuk membuat pengisytiharaan secara terbuka terhadap ajaran mereka. Namun, mereka telah bergerak secara halus yang dapat menggambarkan kewujudan mereka. Antaranya, mereka telah memberi idea bahawa Al-Quran perlu diolah semula, perempuan perlu mentafsir Al-Quran menggunakan cara pemikiran wanita, poligami tidak lagi relevan, lelaki sebagai ketua dalam keluarga menurut mereka sudah tidak boleh dipakai. Tambahan lagi, mereka juga telah mengatakan bahawa hukum faraid perlu pentafsiran baharu kerana hukum tersebut telah memihak kepada pihak lelaki. SIS telah menjadi pendukung kuat gerakan yang mengkritik Islam dengan membandingkan dengan gagasan hak asasi manusia. Selain perlembagaan negara juga dikritik khasnya hal-hal yang menyentuh agama Islam. Menurut penyelidikan oleh Unit Kajian dan Pembangunan Multiracial, Inverted Muslim mendapati bahawa kini tidak kurang daripada 40 ajaran agama baharu dan kultus dari luar negara telah bertapak di Malaysia. Menurut Ismail Mina Ahmad, golongan pluralism di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah Kerajaan Langit Ayah Pen yang diasaskan oleh Arifin Muhammad yang juga dikenali sebagai Ayah Pen. Ayah Pen telah mempromosikan satu ajaran yang mengajar bahawa semua agama adalah sama serta setiap orang mempunyai hak untuk mengamalkan ajaran agama mengikut apa jua cara yang mereka sukai. Dan yang kedua adalah fahaman The Transcendent Unity of Religion atau Sophia Perennis. Golongan ini menyatakan bahawa Tuhan berada di puncak sementara semua agama pula mengalir ke bawah dari puncak tersebut. Demikian juga semua agama naik dari bawah ke atas dan semuanya akan bertemu di puncak tersebut. Dan yang ketiga adalah pengganut mazhab John Head, iaitu golongan ini menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Antara sarjana-sarjana yang terpengaruh dengan gagasan ini termasuklah Anwar Ibrahim dan Hashim Kamali. Seterusnya, saya akan mengulas tentang cara penerimaan rakyat Malaysia terhadap fahaman ini. Daripada tinjauan Merdeka Center, lebih separuh rakyat Malaysia tidak tahu-menahu berkaitan liberalisme tetapi telah menerima idea-idea liberal. Dari tinjauan yang dijalankan, 55% daripada 1,200 responden tidak pasti tentang maksud sebenar liberalisme. Walau bagaimanapun, apabila ditanyakan tentang idea-idea liberal, kebanyakan mereka telah memberikan jawapan yang positif. Dalam kategori liberalisme politik, responden percaya terhadap pilihan raya yang adil dan bersih, kebebasan bersuara, kebebasan media dan semua orang adalah sama di sisi undang-undang. Namun demikian, apabila ditanyakan tentang idea-idea kategori liberalisme sosial, ada yang mempercayai bahawa setiap orang berhak untuk hidup dengan cara masing-masing. Terdapat juga yang percaya bahawa seseorang tidak harus memaksa kepercayaan mereka kepada orang lain. Dan sebahagian besar percaya bahawa kebebasan patut dibataskan apabila kebebasan mereka dilanggar atau disakiti secara fizikal. Penurunan sokongan terhadap idea-idea liberal sosial ini dilihat disebabkan oleh faktor responden Melayu yang kurang terbuka dalam isu-isu seperti ini. Buktinya, apabila ditanya sama ada setiap orang bebas hidup dengan cara sendiri, contohnya dalam hal agama, seksualiti, berpakaian, lebih 50% masyarakat Melayu tidak bersetuju. Begitu juga halnya apabila ditanyakan tentang isu penghormatan yang perlu diberikan kepada pihak yang mempunyai orientasi seksual berbeza iaitu golongan LGBT. Seramai 50% rakyat Melayu tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Kebanyakan umat Islam di Malaysia juga membantah fahaman pluralisme di Malaysia kerana fahaman ini bercanggah dengan fahaman agama Islam di mana agama Islam tidak menganggap semua agama adalah sama. Yang arti kata lain, Islam tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah sama dengan Tuhan yang disembah oleh agama lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapat panel kita yang kedua mengenai perkembangan fahaman liberalism dan pluralism di Malaysia. Kita sendiri dapat lihat bagaimana fahaman ini berkembang dengan bukan menggunakan perkataan liberal dan ingin mengelirukan rakyat Malaysia. Baiklah, sekarang kita balik pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Bolehkah saudari Irene menceritakan sedikit tentang idea-idea utama yang digunakan dalam fahaman liberalism dan pluralism untuk mengelirukan umat Islam? Dipersilakan saudari Irene. Terima kasih kepada saudari pengerusi.
Antara idea-idea utama liberalisme dan pluralisme ialah mengkritik teks Al-Quran. Antara tokoh utama di sini ialah Nasir Hamid Abu Zaid yang bertugas di Universiti Leiden, Belanda. Beliau ni dihukum murtad oleh Universiti Al-Azhar kerana mengkritik Al-Quran dalam bukunya Mafhum al-Nas Dirasat fi Ulum Al-Quran, iaitu kefahaman mengenai teks atau satu kajian mengenai Al-Quran. Nasir Hamid ini bersetuju dengan Friedrich Schleiermacher yang pernah memberi teori bahawa Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril AS kepada seorang Muhammad bersifat manusiawi. Katanya Muhammad sebagai penerima pertama adalah penyampai teks hal ehwal manusia. Menurut pandangan beliau, Quran itu bukan teks ilahi dalam bentuk asli tetapi dah disaring menurut pemikiran Muhammad. Selain itu, Profesor Muhammad Arkaun berpendapat wahyu perlu dilihat dalam konteks umum. Ia juga termasuk kitab-kitab agama lain seperti kitab agama Hindu, Buddha, Injil, Perjanjian Lama dan Baru. Ini bermakna kebenaran agama dimiliki semua. Teori mereka ini memberi maksud Muhammad itu pengarang Al-Quran dan syariat juga dicipta oleh Muhammad. Selain itu, mereka mengatakan Al-Quran tidak suci lagi serta semua kitab-kitab tafsir di dunia Islam tidak boleh dipakai dan berpendapat Al-Quran itu perlu ditafsir semula seperti laungan terhadap Bible. Selain itu, idea teologi pluralis. Baik, idea ini seperti yang telah disebutkan menganggap semua agama adalah sama dan semua membawa kepada Tuhan tetapi hanya jalannya sahaja yang berbeza. Mereka ini menganggap Tuhan boleh berlainan menurut bahasa-bahasa manusia. Mereka juga mengatakan kitab suci juga boleh berlainan bahasa. Seperti yang kita tahu, dalam Islam mempunyai syariat dan tarikat, iaitu syariat adalah hukum-hukum lahiriah, sedangkan tarikat itu adalah perjalanan hamba menuju Tuhannya dengan cara meninggikan batin serta bersih dari sifat-sifat tercela. Tetapi bagi mereka, perkara ini ada dalam semua agama. Sebagai contoh, John Hick, dia merupakan pendukung kuat liberalisme, mengatakan semua manusia boleh masuk syurga tanpa mengira bangsa, warna kulit dan agama. Selain itu, mereka anggap Tuhan itu boleh dikenali dengan apa sahaja identiti oleh semua penganut agama, serta mereka mengatakan bahawa Brahma dan Allah adalah Tuhan yang sama, hanya dilihat dan diucap dan dengan cara berlainan antara agama Hindu dan Islam. Yang ketiga, idea utama mereka ialah penolakan syariat Islam. Golongan liberal ini tergolong dalam kelompok yang ifrat, iaitu longgar dalam menafsirkan Islam kerana mereka tidak mahu terikat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebaliknya menjadikan akal sebagai kayu ukur untuk memahami agama. Abdullah Al-Naim merupakan seorang penulis berasal dari Sudan, telah menulis buku Toward an Islamic Reformation pada tahun 1989. Abdullah ini mahu merombak cara berfikir umat Islam terhadap syariat. Baginya, syariat hanyalah ciptaan manusia dan ia tidak suci. Pelaksanaan hukum Islam hanya memberi impak yang tidak produktif, katanya. Selain itu, beliau mengatakan hukum-hukum Islam melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Abdullah ni dia terpengaruh kuat dengan orientalis barat yang membencikan Islam, iaitu antaranya Goldziher, Schechet dan Colson yang sudah lama menyebut bahawa syariat Islam adalah ciptaan fuqaha selama 300 tahun. Kumpulan Islam liberal, mereka menggunakan idea ini untuk menolak hukum Islam. Mereka sebenarnya gagal untuk membezakan antara syariat dan fiqh, qat'iyat dan ijtihadiyat, sahabat dan mutaghayirat dalam sistem ilmu-ilmu Islam. Golongan liberal ini tidak berminat untuk berpegang kepada hadis Nabi, lalu mereka mempertikaikan kesahihan hadis dan menolak autoritinya. Sebagai contoh, di Malaysia, kumpulan ini dia menolak hadis kerana hadis pada pandangan mereka hanyalah rakaman sejarah masa lalu. Ia boleh dibaca jika perlu, tapi sedangkan dalam Islam, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk taat pada Tuhan melalui taat kepada Al-Quran, turut dan patuh kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan juga Rasul.
Selain itu, golongan liberal ini mengatakan manusia itu bebas berijtihad kerana kebebasan tersebut yang akan memberi dan menentukan fikiran mereka. Dan idea utama yang terakhir ialah usaha untuk memesuangkan akidah. Begitulah usaha yang bersungguh-sungguh mereka lakukan untuk melemahkan Islam dengan memasukkan nilai liberalisme dan kemanusiaan dalam ajaran Islam dan juga akidah Islam. Secara jelasnya, fahaman liberalisme adalah pemikiran asing yang cuba masuk dalam aliran pemikiran Islam. Pemikiran ini dia menafikan wujudnya hubungan antara agama dan kehidupan. Golongan ini menganggap agama sebagai rantai yang menyekat kebebasan dan ia perlu dibuang. Pemikir dan perintis fahaman liberal menyusun teras fahaman di luar garisan agama sehingga berani menyatakan ada hubungan dengan agama walaupun jauh daripada ajaran agama yang sebenar. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Aileen. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa bagaimana mereka menggunakan pelbagai cara untuk mengembangkan fahaman ini bagi mengelirukan akidah umat Islam. Baiklah, sekarang kita teruskan kepada ahli panel kita yang keempat, saudari Fatihah. Bolehkah saudari menerangkan bagaimana inisiatif yang dapat diambil serta kesan fahaman ini? Dipersilakan saudari Fatihah. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kesan atau implikasi yang akan berlaku sekiranya fahaman ini tersebar dengan luas ialah liberalisme dan pluralisme sangat berpotensi untuk menghakis kemurnian akidah para penganut Islam di Malaysia secara sedar ataupun tidak. Fahaman ini juga membuka pintu kepada kesyirikan dan kekufuran. Jika sudut akidah umat Islam sudah terkompromi, maka sebenarnya keseluruhan jati diri keagamaan umat itu sendiri sudah tergadai. Islam juga sangat tegas dalam hal akidah berbanding aspek lain. Bercakap tentang Islam di Malaysia, walaupun kita sedar bahawa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu ditampung, tetapi menjaga kemurnian akidah serta bertegas terhadap penyelewengan akidah adalah antara aspek yang wajar diberikan lebih perhatian. Kes-kes murtad yang sampai ke pengetahuan umum akan menarik reaksi agresif umat Islam. Pihak yang berkuasa setakat ini nampaknya masih bertahan dengan tafsiran dan pelaksanaan undang-undang yang lebih menutup pintu murtad. Di sudut yang lain, fahaman-fahaman akidah atas nama Islam yang menyeleweng turut dikekang dan tidak diberikan kebebasan untuk berkembang. Orang awam di kalangan umat Islam sendiri sangat sensitif dan takut dengan ajaran sesat. Bezanya, fahaman ini adalah suatu fahaman yang datang dalam bentuk yang halus serta memanipulasikan imej Islam supaya dianggap sebagai Islam lebih moden dan progresif. Oleh itu, mungkin sahaja seseorang itu mudah terjerumus ke dalamnya tanpa menyedari atau tanpa merasakan bahawa ianya suatu yang salah dan menyesatkan. Seterusnya, implikasi yang kedua ialah terhadap keutuhan umat. Jika kita sudah berkompromi dalam bab akidah, maka keutuhan umat sudah pun terhakis dan kita telah menempah kebinasaan. Walaupun mungkin kesan zahirnya tidak terus kelihatan, lambat laun, fahaman liberalisme dan pluralisme ini akan tetap menimbulkan krisis yang besar dan jelas. Setidak-tidaknya akan mencetuskan pertelingkahan dan perselisihan sesama Islam dalam bab akidah yang dititik beratkan oleh umat Islam. Ini adalah kerana mustahil untuk umat Islam di Malaysia untuk bersepakat atas satu kesesatan seumpama agama tersebut. Maka, umat akan terpecah pada dua puak yang mungkin sahaja perselisihan faham ini lebih buruk berbanding dengan perselisihan politik. Malah, sudah nyata bahawa pendukung parti politik yang sama pun boleh menjadi musuh dan berpecah belah akibat gejala liberalisme dan pluralisme. Perpecahan adalah antara punca utama kelemahan dan kemunduran umat yang tidak mampu kita tanggung dalam realiti Malaysia. Bukan itu sahaja, implikasi terhadap sosio-politik susulan terkait dengan implikasi agama dan kefahaman.
Liberalisme dan pluralisme juga akan membawa akibat buruk kepada situasi sosiopolitik umat Islam. Apabila kecemburuan umat Islam di Malaysia terhadap agama dapat dicairkan melalui fahaman ini, maka agama sebagai salah satu benteng paling kukuh bagi formula sosiopolitik di Malaysia juga akan turut roboh. Pengkaji sosiopolitik yang insaf akan mengakui bahawa sepanjang sejarah negara, agama menjadi antara faktor utama di sebalik kekukuhan kedudukan umat Islam di negara ini. Keteguhan umat Islam sebagai umat teras dalam masyarakat berbilang kaum dan agama pula menjadi perkara utama yang terbina di sekelilingnya. Kestabilan dan keharmonian agama. Merungkai formula yang sudah terbukti ini berarti merungkai ikatan yang selama ini mengikat kesebatian masyarakat. Pendek kata, fahaman liberalisme dan pluralisme ini adalah satu tikaman ke jantung negara dan bangsa kerana Islam adalah jantung dan hati kepada Malaysia dan umat Islam. Oleh itu, walaupun fahaman ini tidak dirasakan terlalu beracun atau berbisa dalam konteks negara lain, di Malaysia, ia adalah racun yang membunuh. Oleh itu, antara langkah yang dapat dilaksanakan ialah kerajaan dan mufti di Malaysia perlu mengeluarkan fatwa-fatwa yang jelas berkenaan dengan fahaman liberalisme dan pluralisme serta apa-apa amalan yang berkait dengannya. Justru, penerangan tentang fahaman ini iaitu tentang bahaya dan perinciannya yang perlu dimasukkan dalam sukatan pendidikan di semua peringkat yang sesuai. Hal ini boleh dikaitkan dengan peribahasa yang berbunyi, "Belentur buluh biarlah dari rebungnya." Bukan itu sahaja, maklumat dan penerangan tentang liberalisme dan pluralisme ini juga perlulah disebarkan di kalangan umat Islam dalam pelbagai bentuk kempen dan ceramah yang diadakan. Dan juga, individu serta kumpulan yang menyebarkan fahaman ini perlu dinasihatkan dan jika mereka berterusan menyebarkan ajaran ini, mereka perlu disusuli dengan tindakan undang-undang. Pada masa yang sama, orang bukan Islam perlu diberi penerangan tentang asas dan falsafah di sebalik ajaran Islam berkaitan dengan hubungan dan interaksi dengan penganut agama lain. Dengan ini, tidak akan menimbul kesalahfahaman terhadap ketegasan umat Islam dalam aspek ini. Mereka juga tidak akan secara sengaja terlibat dalam menganjurkan sesuatu yang boleh menjuruskan rakan-rakan Muslim mereka dalam fahaman liberalisme dan pluralisme. Baiklah, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Kembali kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nurul Fatihah sebentar tadi kerana menerangkan bagaimana inisiatif yang dapat diambil serta kesan fahaman ini. Oleh itu, kita perlulah mengambil tahu dan selidik tentang fahaman liberalisme dan pluralisme yang akan membeningkan dan mengelirukan umat Islam pada masa kini. Selain itu, penerapan akidah yang sebenar-benarnya perlulah dilakukan oleh setiap ibu bapa supaya anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran yang menyesatkan. Fahaman ini mengakibatkan berlakunya perpecahan antara umat yang boleh membawa kepada pergaduhan, tidak wujud toleransi dan membina konsep mementingkan diri. Hal ini dapat dibuktikan fahaman ini mampu memisahkan akidah seseorang jika asas keimanan tidak kukuh dan kurang pengetahuan tentang akidah. Namun demikian, fahaman ini dapat dibendung dengan terlebih awal melalui pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dibincangkan oleh para mufti-mufti di seluruh negara. Tambahan lagi, fahaman ini membawa pelbagai teori yang pelbagai tentang agama Islam dan menyebabkan syariat agama yang sebenar terpesong. Oleh itu, akidah Islam yang sebenar perlu diterapkan ke semua peringkat umur agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang mengelirukan ini. Justru itu, janganlah kita terjebak dengan fahaman yang menyeleweng dari akidah dan agama Islam yang sebenar yang akan meruntuhkan pegangan agama Islam kita sendiri.
Dapat kita lihat dengan firman Allah Subhanahu Taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dengan mematuhi segala hukum hakamnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Surah Al-Baqarah ayat 208. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, saya ingin menitipkan sedikit ingatan mesra agar kita semua berhati-hati tentang fahaman yang mampu memesongkan akidah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih.